Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama saya Wani Zakaria untuk edisi hari ini, Selasa 28 Ogos 2018, bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1439 Hijrah. Hari ini Wani menemani anda di segmen Selekta dari pukul 6 petang hingga 9 malam tentunya. Selama 3 jam Wani ikut bersama dengan anda. Seperti biasa di jam yang pertama kita bersama dengan tetamu istimewa kita untuk hari ini. Tapi Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama di ruangan ilmu pada petang ini bagi mempertingkatkan lagi kefahaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan bertemankan saya Wani, dan tentunya kalau setiap hari Selasa kita di ruangan kekeluargaan Islam sehingga pukul 7 petang nanti. Dan seperti biasa untuk petang ini dalam ruangan kekeluargaan Islam kita bersama dengan Dr. Hajah Hafizah Haji Mustaqim, dan pada petang ini Doktor akan berkongsikan dengan kita tajuk istimewa pada hari ini. Dan tentunya Dr. Hajah Hafizah Haji Mustaqim merupakan penaung dan penasihat Kelab Keluarga Islah dan merupakan kelulusan ijazah perubatan MBBS University di Melbourne, Australia. Itu dia, kita akan bersama dengan Ustaz Doktor petang ini. Jadi pada anda yang ada sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami seperti biasa 097433858 atau 097488630. Kalau tak dapat nak tembusi talian mesra kami, jangan risau. Anda boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp 0111119730, dan kami akan udarakan soalan-soalan anda melalui ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Dan Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Wani. Iya, selamat berkenalan Doktor. Pertama kali kita bertemu di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM, dan yang pastinya pendengar-pendengar kita juga turut meraihkan kehadiran Doktor ke Konti Utama Kelantan FM menerusi ruangan kekeluargaan Islam pada hari ini. Okay, saya akan, juga Doktor senang sekali bertemu dengan Wani dan pendengar sekalian. Dan Doktor mungkin nak kongsikan tentang apa hari ini? Okey, alhamdulillahirabbil-alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa ummatihi ajmain. DJ Wani, adik kakak sidang pendengar Kelantan FM. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Wani dan juga penerbit kita Kak Nik di atas kesempatan untuk saya berada di ruang udara Kelantan FM. Jadi alhamdulillah, kalau minggu lepas pertemuan pertama kita adalah dalam suasana pengorbanan Aidil Adha. Minggu ni special juga kerana kita diambang sambutan Hari Kemerdekaan, iaitu hari ulang tahun pembebasan diri kita daripada cengkaman kuasa penjajah. Jadi sebagaimana yang diutarakan sebelum siaran ini, kita dah 61 tahun merdeka, Wani. Jadi generasi baru anak-anak kita harap mereka boleh menghayati erti kemerdekaan ini, bukan saja melaungkan merdeka kan. Dan bagi saya alhamdulillah, ruang pada petang ni, ruang kekeluargaan ni adalah suatu keluarga tu sendiri adalah satu institusi untuk kita mengajar erti kemerdekaan yang sebenarnya. Dan alhamdulillah, ruangan hari ini sayangi keluargaku. Saya bagi tagline saya lah, sayangi keluargaku, dalam ruangan kekeluargaan dalam Islam ni. Dan kita boleh menyebutkan bahawa ajaran Islam itu sendiri adalah merupakan satu cara ataupun diturunkan untuk membebaskan diri kita dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau minggu lepas kita cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim, bagaimana penyembelihan Nabi Ismail itu adalah satu episod yang menjadi simbol pembebasan yang sebenar-benarnya manusia tu daripada segala benda, termasuklah sayang kanuk. Jadi bebas macam tu, dan khusus untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Itu contoh pembebasan yang sebenarnya. Jadi samalah juga pembebasan kita daripada penjajah, yang menunjukkan bahawa kita kena ada jati diri kita lah kan. Kita kena ada identiti Malaysia kita. Dan kat mana nak dibina tu? Bagi saya antara ruang-ruangnya adalah dalam keluarga tu sendiri. Jadi kalau kita berbalik dalam kekeluargaan lah hari ini, kita tahu bahawa bila Islam datang dalam suasana jahiliah dulu tu, di mana wanita tak ada harga, dijual, boleh tak ada kahwin pun, boleh kahwin banyak-banyak, tak ada hak semua. Maka bila Islam datang, dia sebenarnya membebaskan diri tu, bukan saja orang perempuan dibebaskan, tapi orang lelaki tu juga dibebaskan. Jadi orang lelaki yang asalnya budaya tu menguasai
orang perempuan, menghina orang perempuan. Jadi bila Islam datang, dia buat comel belaka. Yang perempuan ni mentaati suami kerana ajaran Allah, dan orang lelaki ni suami, dia jaga isteri dia tu. Beri nafkah, hormati kerana juga ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita pergi kepada 7 prinsip kerukunan rumah tangga ni, Wani, saya nak sebut 2 perkara. Pertama adalah satu kajian yang menunjukkan bahawa apabila seorang bercerai, contoh perkahwinan pertama 40% bercerai, ini di Amerika contohnya, maka dia kata bila dia kahwin kali kedua 60% bercerai, kahwin kali yang ketiga 75% bercerai. Jadi menunjukkan rupanya cinta pandang pertama, iaitu utama anak-anak kita muda ni, dia rasa this is the first love, rupanya tak kekal lama. Kalau tidak diusahakan, tak belajar lah, tak dengar ruangan selekta ni, maka cinta tu bertahan pandang pertama ni 2 years saja, Wani. 2 years saja. Lepas tu dia akan fade, tak tahu, tiba-tiba hilang dah. Dulu yang kita bercinta bagai nak rock ni, kalau tidak ada usaha, maka dia akan juga mengalami itu. Sebab berkali-kali kahwin dia cerah, sebab dia tak belajar. Keduanya, dia ada cara. Sebab orang ni bila dia perkahwinan yang tak rukun tadi, dia baloh. Jadi kajian menunjukkan, ada satu kajian ni yang menarik sangat, sebab dia buat pasangan-pasangan ni letak dalam satu apartmen dan dia tengok cara dia berinteraksi, dia baloh lagu mana, dia check heart rate dia, semua. Dan mereka pengkaji ni kata, daripada tengok pasangan tu, dia boleh buat satu prediction ataupun jangka 94% boleh cerah dalam masa 5 tahun. Jadi apa yang orang bercerah ni buat? Yang ada 4 perkara, dia baloh ni berlebih-lebihan. Hak tu dalam agama kita, antara ciri munafik ni adalah bila baloh dia lebih-lebih. Jadi 4 perkara ni bagi saya nak sebut di awal ni supaya kita semua boleh mengelakkan. Sebabnya hakikatnya semua perkahwinan ada di sana konflik, ada di sana baloh ni. Tapi kena pandai baloh. Kalau tak pandai baloh, maka kita berisiko untuk cerah. Jadi lagu mana orang hok boleh cerah ni? Yang pertama, dia baloh ni, dia suka kritik. Dia suka kritik ni adalah maksud dia adalah dia sebenarnya apa yang dia buat adalah dia meluahkan, meletakkan masalah yang dia hadapi itu sepenuhnya kepada pasangan. Awak tak pernah tolong saya angkat sampah. Awak memang macam tu. Ya. Jadi dia bukan menyatakan masalah tu saja, tapi dia menyalahkan orang tu. Ini tanda untuk molek. Baloh tu selalu dah kritik orang. Keduanya adalah bila orang kena kritik, apa dia buat, Wani? Mestilah dia pertahan diri. Saya tidak lagu tu. Ataupun saya memang lagu tu, awak memang dia defensif dia panggil, ataupun dia beri alasan, sama ada dia serang balik ataupun dia mengaku dan merendahkan diri. Yang ketiga adalah dia sama dengan kritik, tapi dia menghina dan panggil dengan nama buruk. Pah ketuk nenek panggil. Dasar mu ni lagu ni. Keluargamu semua lagu tu. Ini ciri-ciri tak molek. Jadi nak wayaknya bila baloh ni boleh, tapi jangan buat hak 3 ni. Dan last sekali dia panggil dia membisu, marah, doa sampai tak dikecek. Kecek tu kak, kecek apa pun diam, membatu, tok kecek. Jadi akhirnya dia duduk sekali tapi sudah bercerai secara emosi. Tu namanya. Jadi oleh sebab itu, sedikit sebelum kita masuk kepada apa yang kita nak buat pada hari ini adalah hak tu kita kena ada ilmu, terutama dalam zaman hari ini di mana begitu banyak cabaran. Jadi ilmunya adalah ada 7 prinsip kerukunan rumah tangga ni. Kita dah bincang minggu lepas, iaitu yang pertama, kena start dengan takwa dan iman, iaitu cinta kita kepada pasangan kita ni mestilah didasari dengan cinta kita pada Allah. Hak tu yang minggu lepas kita bagi contoh cinta keluarga Nabi Ibrahim tu lah. Dia tinggal Hajar tu dekat tanah yang gersang, ni Mekah, orang masih buat haji tu, bukan sebab tak sayang, sebab tu yang suruh. Cinta tu kerana Allah, dan bila Allah sayang, Allah lah bagi hantar air zam-zam ada. Lepas tu orang duduk mari sampai dia punya doa Nabi Ibrahim tu sampai hari ni kita rasa. Jadi cinta kita ni kena ada asas lah. Tak boleh ikut cinta kita tengok dalam sinetron ke mana, tak ada asas. Berat kalau kita lagu tu. Kita kena ada asas. Keduanya kita nak catch up hari ni, sipirnya juga kena tunai tanggungjawab. Sebab bila kita ambil
aku terima nikahnya, apa yang Allah sebut sebagai mitsaqan ghaliza, ikatan yang kukuh tu, dia ada berserta dengan tu adalah menunaikan dengan tanggungjawab. Tu dalam Quran disebutlah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, seorang lelaki adalah pemimpin, ya, pengawal kepada orang perempuan. Sebab apa dia kena jaga, kena pimpin bagi nafkah? Ya, sebab Allah lebihkan dia. Kenapa? Ya, sebab sambungan ayat tu adalah orang perempuan yang soleh itu adalah yang taat. So dalam rumah tangga tak boleh dua-dua nak jadi ketua. Dia akan off balance kan. Jadi tapi dia ada sebab kenapa orang perempuan ni kena hormat suami dia, sebab suami dia beri pitih. Cara dia beri nafkah itu hak syarat dia. Sebab bila lagu tu, waktu saya pernah baca satu tafsir ni, dia kata kenapa bila kita nikah lepas tu salah kecerai, dia ada harta sepencarian. Walaupun isteri dia duduk rumah, tak ada sepencarian 1 sen pun, bila cerai kena bagi dua tu. Mana-mana harta yang dapat ketika diorang kahwin, kena bagi sama rata. Ulama kata kesnya isteri tu walaupun dia tak kerja, dia mengandung, dia beranak dan dia melahirkan. So comel dia buat lagu tu. Cuma problem dia lah ni, zaman berubah. Bukan semua orang duduk rumah kan. Malah di Malaysia ini more than 50% orang perempuan bekerja. Tapi pembahagian masih super dulu. Ini saya cerita ada satu kajian dah lama dah juga dibuat di Johor, di mana dia tengok orang yang bekerja, wanita yang bekerja dalam rumah tangga dia lagu mana. Ya, tanggungjawab kerja-kerja yang biasa, contohnya memasak, kemas rumah, yang menyapu masih lagi dilakukan oleh isteri walaupun dia bekerja. Jadi pembahagian tu masih juga dia tak bagilah. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan tension dalam rumah. Maknanya isteri tu kena layan, beri makan lagi, nanti letih dah dalam bilik tidur kena layan lagi. Tapi kerja harian ni, cara kanak, didik anak masih tidak dibagi dengan sama, dengan sama rata. Oleh sebab itu kita kena pakat lah. Ya, kena pakat lah suami isteri. Tolak ansur tu lah. Kena tolak ansur, kena sepakat. Tak boleh dia tahu dah lah moga nikah ke? Tak boleh. Sebab apa yang dia belajar masa kursus perkahwinan tu, sebab masa tu tengah high nak kahwin, tak dengar pun apa ustaz tu kecek ke. Jadi adalah amalan yang baik bagi suami dan isteri untuk bicara. Lagu mana kita nak bagi ni? Tanggungjawab, ya. Dan tentunya sipirnya bagi saya adalah kita ambil daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, dalam satu khutbah, ya, ketika di Lembah Arafah, masa tu haji terakhir Rasul, tentang pembahagian tugas ni. Ini comel sangat Wani. Saya berasa nak catch dengan semua lelaki dan wanita, suami dan isteri. Bagaimana Nabi sebutkan, dia kata, wahai manusia, sebagaimana kamu, sebab yang dengar tu banyak orang lelaki lah masa haji kan, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka wajar diberi hak makan pakai dalam suasana kasih sayang. Lepas tu Nabi sambung, layanilah wanita kamu dengan baik dan lemah lembut, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Jadi ini direct kecek kepada suami untuk cara ke isteri, bahagian untuk beri nafkah. Bukan je beri nafkah. Nafkah ni bagi saya sok mau koyak. Bukan je beri makan pakai yang fizikal ni, tetapi juga daripada sudut nafkah emosi. Kecek molek. Ya, walaupun isteri kita mungkin boh tempat kerja, isteri kita mungkin hanya setakat SPM, tapi mereka berhak diberi layanan yang lembut. Kemudian bahagian kedua ni saya memang suka nak kecek pada weti, no? Sebab Nabi wayatkan, dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Problem ni tak payah bawa masuk jatuh masuk dalam rumah. Dalam Facebook. Ini problem barulah. Dalam WhatsApp, isteri yang kesunyian masuk dalam WhatsApp group kawan lama. Ini semua adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga. Betul lah ni tak? Supaya di sana kita boleh mengelakkan daripada kecelaruan, kesengsaraan masuk dalam rumah kita. Itu tentang tunai tanggungjawab dengan molek. Jadi secara umum, bahagian suami ni adalah beri nafkah. Nafkah bukan setakat lahir. Nafkah tu start dengan beri apa? Mas kahwin lah mula-mula kan. Yang tu tak boleh ambil balik dah tu kan. Kemudian
bagi pula daripada sudut emosi, ya, dengar juga kata isteri, dengar juga pandangan dia. Isteri pula apa? Yang asas adalah taat pada suami, dengar kepada suami selagi mana dia taat pada Tuhan. Hak tu kalau biasa kita tengok orang yang datang untuk dapatkan khidmat nasihat, saya tanya dua perkara je. Kalau suami yang datang, saya kata isteri tu ada gawe lain ke dok? Okey. Kalau ada, payah dah lah, sebab hati dia beralih dah. Kalau isteri pula, mari suami gini, saya tanya, dia beri nafkah lagi ke dok? Lahir dan batin. Kalau bui, ada harapan lagi. Kalau hak asas tak bui, berat dah, panjang. Bukanlah mesti cerah, tapi banyak lagi kerja sebab nampak tak, dia punya pembahagian waktu bui tu adalah suami punya tugas, beri makan, beri pakai, beri tempat tinggal, nafkah batin, nafkah lahir. Isteri pula, dia kena tadilah tak boleh dua jadi ketua dalam rumah tangga tu. Dia kena taat, dia dengar kata suami selagi mana insya-Allah suami taat kepada Allah dan Rasul. So gitu untuk bab menunaikan tanggungjawab dengan sempurna. Jadi kalaulah setiap orang, InsyaAllah, ya adik kakak belaka di luar sana tu, kita fokus kepada menunaikan tanggungjawab kita. Saya bekerja juga dengan aktivis-aktivis wanita. Banyak yang kata, mana hak kami? Tapi sebenarnya kalau kita bercakap tu daripada sudut menunaikan hak tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab suami ditunaikan, tanggungjawab isteri ditunaikan, maka insyaAllah hak tu akan, dua-dua menunaikan tanggungjawab dia, maka hak tu akan tertunai. Ya. Boleh sambung lagi? Boleh. Boleh lagi kan. Jadi kalau kita tengok dalam sudut ini, antara tugas suami juga bukan aja bagi makan, tapi juga adalah bagi pendidikan. Yang ni juga selalu keluhan daripada isteri, sebab contohnya dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. Kita tahu bahawa tugas didik ni dua-dua. Anak perempuan belaka, jadi isteri, tak betul. Anak perempuan memerlukan perhatian yang sesungguhnya daripada ayah. Saya terlibat dengan Rumah Perlindungan Remaja Puteri bernama Raudah Sakinah. Dan ramai orang masuk situ adalah bila kita titih-titih mempunyai ayah yang tidak berfungsi. Dia kehilangan ayah dalam rumah. Sama ada ayah dia meninggal, ayah bercerai, ayah tak melakukan tanggungjawab. Jadi oleh sebab itu, bila dia tak dapat perhatian ayah, maka dia akan mencari perhatian lelaki lain sebelum masanya. Begitu juga kalau ada anak lelaki. Anak lelaki, ibu-ibu di luar sana boleh mungkin merasai apa yang saya rasa. Ya, kalau mak tu kecek, terutama mak tak belajar. Ya, kecek dengan anak setang nyepek, terutama anak jatuh tak dengar. Ya, kecek dengan anak tu kat boleh jalan. Anak lelaki takkan dengar. Dia kena duduk depan ni. Royak so. Jadi kalau style nyepek, memang anak tak dengar. Tapi cuba ayah, sekali ya. Boleh bayangkan Wani, macam mana peranan aura seorang ayah dalam rumah tangga amat besar. Jadi saya royak kepada ayah-ayah di luar sana, janganlah kita tinggal peranan yang Tuhan beri kepada kita ni untuk menjaga kerukunan. Sebab kita sebut unit keluarga ni adalah unit-unit dalam masyarakat. So kalau kita boleh jaga, insya-Allah, maka masyarakat akan kocomel, negara pun akan kocomel. Di sinilah tu nak tanggungjawab ni bukan aja, insya-Allah, alhamdulillah kita Kelantan ni banyak lagi keluarga besar. Keluarga besar ni maksud dia ada lagi tok nenek, ipar duai, mungkin duduk sekeliling kita yang boleh membantu. Jadi mungkin dalam tunai tanggungjawab ni, mungkin saya fokus sentuh sikit pasal keluarga yang dipanggil PJJ ni. Pasangan jarak jauh. Kau banyak ni Kela ni. Jadi saya seru tuan-tuan di luar sana yang mempunyai keluarga yang jauh, you have to connect, dia panggil. Kita kena berhubung. Jangan tinggalkan, mungkin jumpa seminggu sekali ke 2 minggu sekali tanpa berhubung. Sebabnya connection itu penting. Ni kita dekat tapi jauh. Kita dipisahkan oleh gadget-gadget ni kan. Itu sebab saya terlibat dengan satu kempen oleh Kementerian Pembangunan Wanita melalui LPPKN di bulan keluarga tahun lepas. Maka dia buat kempen Free Gadget Time. Masa tanpa gadget di rumah tu, supaya kita berkecek, berbincang, mendengar. Ini penting antara tugas dan tanggungjawab kita dalam rumah tangga. Jadi banyaklah contoh, ya. Ada
seorang bernama Imam Hasan Al-Banna, ya. Dia amat busy dia. Tapi dalam rumah tangga anak dia royak, dia kata ayah walaupun sibuk, ya, tetapi dia menulis sendiri keperluan keluarga setiap bulan. Dan serah kepada kedai runcit dekat rumah dia, dan mak tu boleh ambil daripada situ. Ini contohlah peranan seorang ayah kan, yang dia rasa tanggungjawab lah. Exactly. Walaupun berada jauh tak sempat sibuk, tapi dia ada catatan keperluan keluarga tu, yang dia maknanya dia cara kepada keluarga, makan minum, perkembangan anak-anak, itu perlu dalam memenuhi tanggungjawab sebagai seorang dalam ketua keluarga tersebut lah kan. So itu nombor 2 kan, dia tunai tanggungjawab dengan sempurna. Nombor 3, nampak tak tadi baloh-baloh tadi? Rupanya nak membina satu keluarga yang rukun ini, puan-puan, tuan-tuan, adik kakak di luar sana, kita kena kenali dan kembangkan peta kasih kita dengan pasangan. Apa dia pula doktor ni? Rupanya dalam otak kita, dia duduk dalam, dia panggil amigdala, duduk dalam otak tu, kita akan buat peta tentang apa di sekeliling kita, termasuklah maklumat tentang pasangan. Ada orang tak berubah-ubah peta tu. Sejak dia tahu, mungkin masa dia sebelum kahwin, besar peta tu. Tapi lepas nikah, tak cara-cara. Ada yang tak ambil indah pun. Exactly. Jadi dia panggil peta tu menguncup, bukan berkembang. Jadi lama-lama, dulu mungkin suka tom yum. Sebab tak ada gastrik lagi. Tapi umur 50 ni, gastrik pula. Jadi mak tu ingat suaminya atau isteri masih ingat suami tu suka tom yum, padahal tak boleh dah ambil tom yum contohnya kan. Jadi tak kenal maka tak cinta. Exactly. Jadi untuk kenal ni, kita kena macam dalam otak ni, dia kena ada perasaan kasih nak kenal ni. Waktu lah kita ni, terutama yang dah perkahwinan melebihi 10 tahun, 20 tahun, kita kena dah tengok dah berapa lama lagi kita nak duduk dengan pasangan kita ni, supaya kita minat nak tahulah. Jadi lagu mana nak kenal doktor, tanya soalan. Tanya soalan, siapa lah ni sayang baik dia, siapa dia anggota keluarga hok dia paling tak suka, contoh. Maknanya kita tahu, kenalilah. Kenali apa matlamat perancangan dalam kerjaya dia contohnya kan. Sebab ada orang mungkin suami kerja di office, menengkat dah dia punya tangga kerjaya, tapi mungkin kahwin memilih dengan orang yang mungkin suri rumah, tapi tak pernah share. Jadi isteri tu dah beranak tiap-tiap tahun contohnya kan. Dr. Fiza sukalah kalau boleh beranak 2-3 tahun sekali. Tapi nak oyak mungkin sibuk, tak dare. Jadi akhirnya mereka seolah-olah duduk dalam rumah tapi tidak mengenali masing-masing. Jadi kunci dia kena hargai, kena minat. Jangan sebelum kahwin je minat. Lepas kahwin lagi kau minat. Itulah yang kita lihat situasi sekarang. Orang royak kalau 2, 3, 5 tahun di awal perkahwinan dan sebagainya bahagia, 10 tahun makin jarak dan sebagainya. Mungkin kepada rakan-rakan pendengar yang gerun untuk mendirikan rumah tangga dan sebagainya, disebabkan situasi rumah tangga yang sekarang ni, kalau kita melihat yang tular di laman sosial dan sebagainya, tentang isteri dah cantik dan sebagainya, dah jaga penampilan dan sebagainya, tapi si pasangannya tetap berlaku curang, mencari lain dan sebagainya. Dan rata-rata yang Wani lihat, ramai yang anak dara yang mungkin dah gerun untuk mendirikan rumah tangga disebabkan kes-kes sebegitu. Itu sebab Wani bagi Dr. Fiza lah, benda ni dia tidak hanya, kita tak boleh, kita kena ada model sendiri. Okay. Itu sebab dalam agama kita ni, dia punya do's and don'ts. Dia ada halal dan haram. Haram, perkara yang Allah larang ni adalah, dia dalam satu hadis mengatakan itu adalah pagar. Kalau kita langgar sempadan, maka kita akan menempah problem, masalah. Contoh tadi kan, kecuali daripada awal kahwin memang kata saya nak poligami, itu boleh letak. Saya tahu baru ni ada tak jadi sebab memang si lelaki kata dia berasa kalau nak nikah nanti dia nak so lagi. Jadi wanita tu dia tak say, jadi tak jadi. Tetapi dalam banyak hal adalah bila dia tak jaga batas-batas. Itu sebabnya tadi kan, asas kita mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi boleh nikah, apa tak bolehnya. Dalam Islam pun boleh sampai 4. Tapi adakah kalau kita sayang isteri kita, kita takkan buat selagi dia tak boleh. Nampak tak dia di situ. Jadi bagi di luar sana yang mungkin termasuk dalam kategori awak ni wayak tak say tu, mungkin takut gerun dan sebagainya, tak usah bimbang. Sebab perkahwinan adalah satu institusi yang Tuhan buat. Tuhan beri sipir dah. Cuma kita tak boleh pergi masuk bodoh muno gitu, tak ada ilmu. Mungkin zaman mak ayah kita tak apa, sebab dia baloh pun gimana pergi belakang gak. Mungkin kecek kira itik dah lah, sedih jerit sore. Balik rumah tak ada dah lah. Tapi lah ni cuba baloh. Masuklah office, ada pula awak tegur kan. Apa tu baloh ke? Kalau di office itu cerita office. Kalau sekarang ni laman sosial dan sebagainya, semua semua. Itu sebabnya dalam kita, ajaran kita ada dia panggil kerahsiaan dalam rumah tangga yang tak boleh dibuka. Benda dalam bilik tidur. Itu kena jagalah. Bila tak jaga, dia akan mulalah mari mengundang permasalahan-permasalahan yang begitu dahsyat lah hari ni kan. Jadi oleh sebab itu memang kena luahkan, jangan simpan-simpan. Mungkin masalah tu kecil bagi kita tapi besar bagi dia. Jadi berbincang, bukan mengarahkan, cuma kena pandai berbincang lah. Sebab kadang terutama kita berbincang ni, kita rasa seolah-olah menyalahkan tadi kan. Mengkritik, orang tak say lah kecek kiraan kita kan. Jadi saya bagi tips semua, kalau kita rasa kita payah nak kecek, tulis. Sebab bila kecek nak nyekik contohnya kan, itulah nganyi dan sebagainya. Tu jadi tulislah dulu, nyatakan perasaan. Dan biasanya kita panggil sandwich teknik. Sandwich teknik ni maksudnya apa? Mula-mula kena hargai dia, lepas tu nyatakan apa kita nak kecek. Akhir sekali hargai pula, barulah orang tu tahu bahawa kita kecek ni sebab cara, bukan tidak cara. Tu yang ketiga kan. Okey, dan yang keempat, selain daripada kenal, adalah kita kena buat usaha untuk mengeratkan kasih. Dan kasih ni Wani, dia adalah bahasa, bukan kata nama. Dia kata buat. Jadi bila kata buat, kena buat. Hak tu kita masing-masing pendengar di luar sana, kita boleh cek tau, kasih kita ni, tangki kasih kita ni setara mana, penuh ke kosong. Dia ada 2 kategori yang dia tak boleh nak kata dia ni penuh kedok tangki kasih. Maknanya dia rasa dalam dia dikasih kedok. Satu adalah orang yang terlalu penuh tangki kasih, ataupun kosong, tak dikasih langsung. Dia rasa tak ada orang suka ke dia ataupun kasih ke dia. Jadi dalam hal ni, bagaimana nak tahu? Kita kena main peranan lah. Dan utama sekali adalah tadi positif ataupun mempunyai, saya sok mau kata guna kacamata. Kalau kita sok mau tengok pasangan kita ke anak-anak kita dengan negatif sok mau, dia ni tak pernah cakap aku, dia ni memang lagu tu, dia ni kecek uduh, kita kena tukar spek, kena pakai spek positif. Kalau kita nak rukun dalam rumah tangga. Sebab mana ada alangkah lidah lagi tergigit kan. Apatah lagi suami isteri. So kalau dia ada negatif, keburukan, kita comel belakang ke? Dia buat kita lengkap melengkapi. Minggu lepas kita kecek pasal surah Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa kita ni Allah bagi dia panggil fujur, benda takwa, dan juga benda buruk dalam diri kita. Maka Allah kata, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa ni. Dan merugilah orang yang mengotori jiwa. Maksud dia, dalam setiap perbuatan, perkataan, apa yang kita lakukan, kita boleh pilih nak positif ke nak negatif. Nak cayok comel ke, boleh tahan banyak dah lah kalau kita nak kata negatif kan. Jadi untuk itu kita kena sokmo lah. Boleh mungkin puan-puan yang mendengar yang ada pen, boleh tulis lah 3 sifat yang kita hargai tentang pasangan kita. Dia molek ke, dia ringan tulang ke, dia tolong jaga anak ke. Dan malam ni royak ke dia. Sebab mungkin dalam hati je kita rasa gitu. Banyaknya benda negatif, tapi molek banyak lagi dia buat. Dan dalam kajian dia kata, kalau kita nak kecek benda negatif daripada pasangan, contohlah kita maki dia ke, kita sakitkan hati dia, ke nak repair balik tu, kena 5 kali ganda. 5 benda positif baru boleh lawan 1 negatif.
Yelah, macam kita kehidupan biasa. Kalau sekali kita buat, kita dah banyak buat kebaikan, sekali kita buat kesalahan, orang nampak kesalahan tu yang satu. Betul kerana sangat. satu titik nila rosak susu seberangat. Yes, jadi kita dah pun dah berada pukul 6.43 petang. Kita buka talian kepada anda pendengar Radio Malaysia Kelantan FM yang nak berinteraksi bersama dengan doktor pada hari ini, yang berkongsikan di ruangan kekeluargaan Islam 0977433858 atau 0977488630. Kalau anda tak dapat nak tembusi talian mesra kami, jangan risau, anda boleh terus WhatsApp kami menerusi 0111439730. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana tu? Kak Soh ni. Kak Soh. Okey Kak Soh, silakan dengan soalannya. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Sah. Gini dah kata, saya tak tahulah minggu lepas dah kata. Saya mengoyak dengan akhir dia. Tak tahulah dah kata. Saya panggil Ustazah minta maaf dah kata. Tak apa. Tak apa Kak Sah. Selamat Hari Raya dah kata. Selamat Hari Raya pada Kak Sah juga. juga. Kata. Ya. Macam saya nak tanya dah kata. Macam kita kata tak kenal tak cerita dah kata dah. Bagus, betul tu. Macam mana ke cara percaya cara kita nak mengenal macam nak kita nak kenal nak cerita tu tak betul. Macam mana nak kenal soalan ni macam nak kenal. Okey, insya-Allah. Terima kasih Kak Sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sah. Okey, jadi boleh jawab ya. So alhamdulillah bagus sangat soalan Kak Sah, dan alhamdulillah Kak Sah ni pasal tiap-tiap minggu setia dengan rancangan. Alhamdulillah. Jadinya antara cara nak kenal ni, satu adalah dengan melihat. Kita leklih dia tu selalunya tu benda yang luaran, kita boleh tengok saja. Tetapi kita nak kenal juga adalah emosi dalam dia tu. Dia seragano. Dalam hal ni kita tak boleh nak baca pemikiran orang. Oleh sebab itu Kak Sah, Wani dan pendengar sekalian, kita kena tanya. Terutama lama-lama dah nikah ni, terutama tadi kan lepas daripada 10 tahun, memang kita kena ada sesi untuk kecek kira. Kita bertanya. Jadi bertanya tentang apa tadi? Apa harapan dia? Dia tanya gapo dia nak kita buat lagi. Mungkin soalan macam tu kadang orang tak boleh nak jawab, tapi kita tanya dululah. Kerana di office tanya tu bukan secara, biasanya tanya soalan yang dipanggil terbuka supaya dia boleh jawab. Cuma kalau tak dibiasakan, orang tak boleh nak jawab pun. Dia tak ada point nak cerita. Itu sebabnya perlu dibudayakan untuk bertanya. Mungkin asalnya adalah benda biasalah, kita dah makan gapo. Tapi kemudian boleh dilanjutkan kepada benda-benda yang dalaman. Apa dalam pemikiran dia, anak kita ni lagu mana nak buat, habis lagu mana nanti. Ni soalan-soalan yang boleh mencetus dalaman. Sebab kita nak kenal dia daripada dalih dia tu. Apa pengalaman, pengalaman lepas. Jadi Kak Sah boleh tanya, termasuklah dulu gawe suami Kak Sah siapa, boleh. Tapi saya nak pesan, kalau suami tanya gawe kita, jangan jawab. Dia ada benda-benda bagi saya lah, pengalaman kita tak apa tanya suami tentang gawe lama dia, tak apa, kita boleh terima retino. Dan itu akan menyebabkan mungkin suami kita rasa hebat, dia akan cerita macam-macam. Dengan syarat kita jangan ambil hati. Tapi kalau suami tanya pasal gawe saya, memang kalau boleh jangan jawab, jangan kongsikan. Sebab dia lain fiziologi seorang lelaki dan wanita dalam sudut tu, utama benda-benda intim begini. Itu janganlah adalah pantang-pantang dia tu kan. Kalau nampak dia tanya tu kita jawab pasal lain kat dah lah. Walaupun kita rasa kita nak kongsi hati kita, ada benda yang mungkin ni. So saya harap itu. Cuma kasih ni rupanya dia ada 5 bahasa kasih. Jadi nak jawab sekali apa yang Kak Sah sebut tu, dan orang ni lain-lain dia punya bahasa kasih. Macamlah kita ni boleh kecek Kelantan, boleh kecek utara, logat lain-lain. Itu bahasa Melayu. Lain-lain begitulah bahasa kasih. Dia ada 5 bahasa kasih. Nak kenal suami kita ni atau pasangan kita, anak kita, ada 5 bahasa kasih. Dan ini kalau kita tengok, inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahasa kasih itu dilahirkan dalam bentuk kata-kata penghargaan dan perangsang. Hak tu kalau nak kecek nganak dengan suami, boh kecek kecuali yang merangsang dan menghidupkan dia. Jadi jangan banyak sangat kritik lah.
walaupun dia tanya. Waktu ada satu exercise tu dalam malam ulang tahun perkahwinan. Bila suami tanya pada isteri, 2 list tak habis lagi. Tak habis lagi tulis isteri ni. Bila isteri tanya pada suami, so apa tak ada. Ini kecerdikan daripada sudut kadang orang tak nak dengar sangat orang negatif kita tu pun. Tapi kalau kita kata-kata tu kita lonjak-lonjakkan, hebat. Kedua, beri hadiah. Nabi SAW kata tahadu tahabbu. Jadi boleh, tak perlu mahal pun. Ya. Kalau Mak Saleh bagi bunga, kita boleh bagi banyak benda lain. Ketiga, khidmat ke dia. Buat kopi ke dia ke. Itu khidmat. Ya, tolong dia. Tunjuk kita tolong dia. Nombor 4, masa berkualiti. Hak tu kalau lelaki ajak kita makan atau duduk sekali, biar hak dapur tu boleh buat empani. Masa berkualiti. Dan yang kelima adalah sentuhan fizikal. Ni sentuh lah. Sentuh tak payahlah sampai berlebihan. Kita ada budaya kita kan. Hak dalam bilik lain, hak luar, tapi boleh menunjukkan keintiman kita. Ini bahasa kasih yang boleh kita tunjukkan lah sebenarnya kan. Doktor, Wani tertarik dengan pertama tadi, bahawa menulis apa negatif dan sebagainya atau positif. Bila pasangan perempuan suka menulis negatif dan sebagainya, sebabnya mereka pendam perasaan dah selama ini dan sebagainya, sebab lebih elok berinteraksi secara menulis sebagainya. Tapi sesetengah pendapat seorang isteri, mereka itulah jalan termudah untuk mereka berinteraksi tentang apa yang si suami telah buat kesilapan dan sebagainya. Tapi suami bila kita lihat suruh suruh tulis lah dan sebagainya tentang negatif si isteri, mereka tak pernah tulis, kata tak apa, awak dah terbaik untuk saya dan sebagainya. Jadi macam mana tu nak mengelakkan kita tak nak lukakan hati pasangan dan sebagainya. Jadi ini berkait dengan tahap kerapatan kita tu. Makin kita rapat, makin kita boleh luah. Betul? Makin kita bina. Dan ini dia ada panggil konsep emotional bank account. Bank account emosi. Tiap kali kita buat benda baik untuk pasangan kita, kecek molek cara ke dia, itu semua dia macam kita masuk PT dalam bank. Tiap kali kita sakitkan hati dia, tiap kali kita hina dia, tiap kali kita tipu dia, itu macam withdrawal dia panggil. Kita bawa tu duit daripada bank kita. Jadi macam tu jugalah, maknanya kalau kita boleh bercakap, contohnya menulis, kita kan perlu luahkan. Cuma kalau nak list kita sampai 2 muka surat, you make sure kita dah cukup penuh kasih dekat dia tu. Kalau tidak, ego dia akan terkuris. Itu sebab saya jumpa beberapa orang yang dah tulis, tapi lama dia rasa buat apa aku nak menyakit hati, aku pun banyak lagi. Betul. Tapi dia dah luar dalam kertas, tak apalah. Nampak, itu juga satu bentuk rawatan lah untuk dia, terapi. Dia dah tulis tu. Sebab bila tulis, saya ingat ada satu orang ni mula nak WhatsApp ni cepat kan, tapi dia buat email. Jadi email ni sapu pas sapu. Tak tulis, tak hantar pun. Sebab tu lah kita lihat kebanyakan perempuan ni suka tulis diary. Betul. Untuk meluahkan kata-kata hati. Betul. Cuma problem hari ni, diary is all online. Jadi bagi saya boleh amalkan. Cuma you buat private lah. You buat private. Ini adalah you bayangkan kalau suami kita pula bercakap. Ada juga suami yang macam tu, kecek, mentang-mentang dia nak tackle orang lain, kata segala benda uduh untuk isteri dia. Itu pun satu bagi saya perangai yang tidak baik lah daripada sudut ini. Jadi bagi saya insyaAllah 5 bahasa kasih tu, dia sebenarnya adalah universal. Buat macam tu dengan anak kita pun akan jadi. Maknanya ada anak-anak yang kita renggang, cubalah. Cuba apa bagi kata hot molek, panggilan dengan nama yang baik dan sebagainya. Dan bila cakap pasal nama yang baik ni, kita selalu kata panggil darling lah, sayang. Tapi sebenarnya ikutlah, kalau bahasa kita, budaya kita tu, utama mak-mak kita otai, bukan bahasa darling, tak apalah, panggil mokmu pun tak apa. Asalkan itu menyebabkan dia rasa dekat dan kasih. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik, kita terus bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, siapa di talian tu? Saya Hamidah. Silakan Pak Hamidah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Hamidah. Dengan kata Kak Zah, doktor kata tanpa tanpa email, kita tak tanggungjawab semua ni. Memang ni pasal ini yang ada
kurang takwa dan iman dan suka menghina, mengkritik sampai atuk nenek tu. Bagaimana tu dia kata? Dengar reda tu. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Dia sebenarnya sipir-sipir ni kalau semua buat tak adalah problem kan. Yang problemnya bila di sana ada kepincangan. Jadi oleh sebab itu perempuan kalaulah dalam sudut ini Kak Puan Hamidah, ya suami tu memang macam itulah ya, suka menghina dan sebagainya. So kalaulah kita dia panggil ada komunikasi, dia panggil assertif. Kita boleh bercakap apa yang kita tak suka dia buat. Ya. Contoh dia menghina kita sebab dia tak, itulah yang dia dengar. Itu sebab kita kena kenal pasangan tu supaya kita boleh memaafkan dia. Nanti saya cakap dalam siri akan datang apa formula Quran bila kita berhadapan dengan perkara macam ni. Dalam surah At-Taghabun, siapa yang nak boleh tengok dulu sebelum kita bincang, ayat 14 Allah sebutkan tentang bila nak berhadapan dengan situasi cabaran dalam rumah tangga ni, antaranya adalah memaafkan. Dan maaf tu Allah sebut dalam perkataan macam delete, lupakan. So dalam sudut ni contohnya puan kata tadi tak ada takwa, suami suka menghina, kita kenali lagu mana dia lagu tu. Oh, bila kita kenal dia rupanya pok dia lagu tu, dia tak macam dengar benda molek. So bila lagu tu kita timbul kasih, siet ketuk lelaki aku. Ya, terdidik macam tu. Dia terdidik. Jadi kita boleh macam boleh tauhid lah dia. Apa lah. dia kecek lagu tu. Cuma lo ni ambillah waktu-waktu istimewa, special. Contoh malam contohnya kan kita kata ambil buat lagu ni, kecek uduh lagu mana saya nak layan Abang Molek. Nampak tak masa yang dia tak akan kata tidak tu, kita kena cerita dan akhirnya adalah doa. Perempuan saya nak akhir dengan gini, sebab rumah tangga ni bila kita kecek pasal ni, kita rasa rumah tangga tu adalah satu mahligai sakinah yang baik je kan. Baru ni saya jumpa dengan seorang wanita ni, umur dah 70 lebih. Suami dia mati 3 tahun. Dia mari kat saya tu sebab telinga dia jadi pekak. Dan sebab apa jadi macam tu berdengung dan sebagainya, sebab dia sepanjang hidup dia tu selalu dapat suami panas baran. Ikut-ikut dia kata tampalah, ada tali topi keledar tu hentak kat dia. Dan bila kita bincang-bincang, kemungkinan itu antara salah satu tanda penyebab dia jadi sampai tak dengar. Tapi macam mana dia boleh tahan berpuluh tahun duduk dengan suami? Sebab tadi dia ada, dia kata sebab anak. Tapi bagi saya lebih daripada sebab anak, sebab dia rasa dia boleh duduk dengan suami tu. Dan yang best sekali Wani, 3 tahun sebelum suami, atau beberapa lama sebelum suami ni mati, rupanya suami sakit, lumpuh. Dia kena cara. Dan cara itulah dia kata satu, dia tak cakap lah pengubat, tapi dalam masa suami tu cara tu, dia cara ke suami dia, suami dia kata gana, terima kasih lah boleh terima, jaga dia walaupun dia uduh, dia perangai uduh. Dan bagi saya itu kemuncak dah. Ada isteri yang berhempah pula membanting tulang, dapat tok lelaki tok kijo. Ni dia pun lagu tu lah. Dia yang kijo, dapat suami pula panas baran. Tapi macam mana dia boleh duduk tu? Kerana tadi mental dia yang tinggi. Dan akhirnya kerana suami tu minta maaf lah kalau kita Kak. Betul tak? Minta maaf lah sebab dah menerima. Oh terima kasih sebab jaga dia juga dalam keadaan terlantar. Cukup dah. Jadi menghina tadi kan isu tu, satu adalah maknanya kita kena usaha lah, tak boleh redha je kan. Kita kena bash tu kan. Jadi bagi saya adalah of course doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalau boleh kecek dengan suami lah. Tak boleh abang buat macam tu kat saya. Kalau tak boleh, mungkin panah barang keterlaluan, minta tu habisik suami dia. So dalam kes yang makcik tu, saya rasa Allah tu buat dalam sudut buat dia sakit dan kemudian dia sendiri sedar tentang apa yang telah lakukan kan. Kadang-kadang perkataan maaf tu dapat menyejukkan hati. Masya Allah kan. Betul sangat. Betul sangat Wani. Dan kita terus bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian tu? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Ni, Adik Wani. Puan Ni. Okey, Puan Ni, silakan dengan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lah ni ada ketu. Ya. Masalah tu pada ketu kata terjala. Ada masalah orang zaman dulu dia kata ingat nak minta anak dia tanya dulu tu. Habis Quran ke ada.
Ya. Ada kata ketua Jamil kadang habis Quran yang tawak kursi. Dia ingat tanggungjawab. Alah pasal jasa ada ketua ulah kan sabit dengan anak tidak sabit dengan mengajar Quran semaya Quran lagu mana duduk sekali dengan kita dia kata. Okey, alhamdulillah. Ya. Betul. Okey. Nanti dengar kat radio ya, Puan Nik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So amat betul lah Wani. Maknanya dulu lain, sekarang lain. So itu sebabnya kita tak boleh ambil nilai. Maknanya tak boleh samakan lah dulu dengan sekarang. Atau mengharapkan dulu dengan sekarang. Kita kena hidup dengan zaman sekarang ni. Jadi saya setuju sangat dengan Pak Nik. Maknanya dulu nilai dia adalah tadi asas kita tu jelas dah. Tengok maknanya bukan saja kalau nak cari menantu tu atau isteri bukan tanya comel kedok saja kan, tapi comel dalil tu dulu Quran habis kedok, sebab dia nampak tu yang akan jaga Quran, yang ajar anak dia nanti Quran adalah isteri dia atau suami dia contohnya kan. Itu dia punya asas. Tapi zaman berubah. Jadi bagi saya satu adalah kita sedar bahawa setengah rumah tangga kita jadi macam ni kerana mungkin kurangnya takwa dan iman tadi, dan juga kurang ilmu. Ada juga orang yang kuat agama tapi tak ada ilmu rumah tangga ni, ada juga ya daripada sudut tu. Jadi bila kita dah mungkin khabar lah Pak Nik benda ni, maka salah satulah ada orang kata saya nak berubah, suami saya tak nak berubah. Bagi saya betul lah tu. Maknanya kalau dua-dua pada usia mungkin 40 tahun, 50 tahun, dua-dua khabar, dua-dua nak berubah, tak apa, mungkin mudah. Tapi kalau seorang pun berubah pun pandai. Sebab kita hanya boleh kontrol diri kita. Jadi kalau suami tu yang berubah, alhamdulillah dia mudah. Sebab dia ketua keluarga, dia boleh macam mana pun dia boleh mengarahkan keluarga dia, mengumpulkan keluarga dia. Tapi kalau dia adalah yang berubah itu atau yang sedar itu adalah isteri, pun dia boleh mempengaruhi. Betul. Dengan tadilah dia tidaklah sebab dia ni sekarang kaki masjid merendah-rendahkan suami dia. Nampak tak? Ini mindset kita tu. Macam mana nak ajak? Mestilah dengan menunjukkan lagi kasih sayang. Kalau dulu dia cara suami dia tu cemok ni, bila nak berubah sebab dia nak mempengaruhi suami dia, lagilah dia kena buat double baik dengan suami dia. Itulah. Barulah nanti tak berubah sekarang, berubah akan datang insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Yes. Jadi terima kasih kepada anda yang terus hubungi kami di Radio Malaysia Kelantan FM. Menarik perkongsian kita hari ini di ruangan kekeluargaan Islam. Kita bersama dengan Dr. Hajah Hafizah Haji Mustaqim yang berkongsikan dengan kita yang cukup hebat dengan perkongsiannya. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat nak hantarkan soalan, jangan risau. Minggu depan kita masih bersama dengan Dr. Hajah Hafizah Haji Mustaqim yang berkongsikan dengan kita di ruangan kekeluargaan Islam. Jadi terima kasih Doktor di atas perkongsian di ruangan kekeluargaan Islam. InsyaAllah. Saya juga nak ambil kesempatan last untuk mengucapkan selamat ulang tahun Hari Kemerdekaan kita sempena Malaysia Baru. Saya rasa perasaannya adalah rata-rata orang rasa mengharapkan sesuatu yang baru dan menunjukkan kita memang boleh bergerak ke hadapan. Jadi marilah kita ajak anak-anak kita menghayati kemerdekaan ini dengan sesungguhnya yang kita asaskan dengan penghayatan kekeluargaan Islam dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi kita bersama dengan Dr. Hajah Hafizah Haji Mustaqim bersama di ruangan kekeluargaan Islam yang hari ini bersama dengan kita tentunya di segmen Selekta bertemankan saya Wani Zakaria. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas untuk tanyakan sebarang persoalan, jangan risau, minggu depan kita akan bersama lagi dengan doktor di ruangan kekeluargaan Islam seperti biasa setiap hari Selasa pukul 6.15 petang. Jadi apapun terus bersama Radio Malaysia Kelantan FM. Penuhi cita rasa.